Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat datang kepada semua geng bayang yang hadir menonton Hey Shadows Channel pada hari ini. Shadows harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Orang geng bayang semua, pada hari ini Shadows akan kongsikan satu pengalaman ataupun satu kisah yang agak simple dan juga ringkas lah. Senang cerita macam itulah. Berkenaan satu pengalaman ataupun cerita yang punya cerita oleh orang-orang kampung di satu tempat yang terletak di Taiping. Okey, dan kisah ni berkenaan dengan sihir. So kalau korang nak tahu kisah apa yang bakal Shadows kongsikan pada hari ini, so tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah seram pada hari ini. So sebelum tu, macam biasa, kita roll intro dulu. Piu. Duit. So bila kita berceritakan tentang duit, semua orang perlukan duit untuk membeli barang-barang harian dorang, semua benda lah. Tak kisahlah daripada makan sampai perkakas rumah, segala-galanya lah memerlukan duit. And seperti biasa, ada di antara mereka ni yang bila nak mencari duit ataupun mencari rezeki mengikuti jalan yang halal, dan ada juga sekumpulan mereka ni demi mencapai kemewahan sanggup mengikuti jalan yang haram. Lebih kurang macam itulah. Bak kata pepatah, duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlukan duit. Lebih kurang macam itulah. Okey, so begitulah kisah yang bakal Shadows kongsikan pada hari ini berkenaan kisah yang diceritakan oleh orang-orang kampung, dua sahabat yang bernama Muiz dan juga Epol, di mana mereka berdua ni, diorang punya impian, diorang sentiasa mengimpikan benda-benda yang mewah, rumah yang besar, kereta mewah, beli handphone yang canggih, pakaian yang cantik dan macam-macam lagi lah. Tapi cara yang diorang buat ni untuk dapatkan duit merupakan satu cara yang tidak manis sekali. Lebih kurang macam itulah. So si Muiz dan juga Epol ni dari zaman sekolah diorang dah pandai lah. Diorang bab bisnes ni, diorang akan buat macam-macam lah. Diorang tahu apa yang pelajar-pelajar perlukan dekat sekolah, yang mana pihak sekolah tak jual. Ataupun biasalah kan kat sekolah ada macam tempat-tempat macam koperasi macam tu yang jual barang-barang keperluan semua benda. Tapi si Muiz dan juga Epol ni, dia pandai. Dia akan jual benda-benda seperti gula-gula yang memang tak boleh jual kat sekolah, makanan ke apa ke, sampai ke level ekstrim. Diorang even seluduk rokok ke sekolah untuk jual kepada geng-geng budak-budak sekolah yang nakal ni, yang jenis suka curi-curi isap rokok semua benda tu. Diorang akan jual lah. And diorang ni memang dari kecil lagi, dari zaman sekolah lagi, memang pandai nak cari duit. Diorang tak depend sangat pada mak bapak diorang. Sampailah dah tamat sekolah everything, mereka berdua ni, Muiz dengan Epol ni, sentiasa bersama. Tak kisahlah apa sekalipun diorang lakukan, diorang akan sentiasa bersama-sama. Alright, sampailah diorang dah habis sekolah semua benda, diorang buatlah venture business, jual burger lah, jual tu lah, jual ni lah. Dan kadang-kadang diorang ni ada perangai yang bila sampai tahap yang diorang perlukan duit teramat sangat, diorang akan start buat benda-benda yang tak elok. Contohnya curi besi lah, curi koper, apa benda koper dalam bahasa Melayu kadang-kadang Shadows lupa tapi dawai koper tu lah yang memang kalau jual dapat banyak duit. So diorang akan buat lah benda-benda macam tu, curi, lepas tu jual dapat duit. Lepas tu bila dah dapat duit, diorang bukan nak buat saving ke, nak invest something ke, tak ada. Diorang akan joli duit diorang. Joli macam mana? Kerana main judi kan, nak tambah duit. Lepas tu have fun dengan pergi tempat-tempat yang seperti kelab ataupun tempat-tempat lepak yang memang yalah benda-benda yang tak patut kita sebagai orang Islam melakukannya. Lebih kurang macam itulah. Tapi si Muiz dengan Epol ni, diorang ni jadi tak kisah tau pasal agama ke apa. Yang penting diorang tahu hari pada awal pagi diorang bangun tu, diorang akan first fikir macam mana kita nak buat duit lebih. So adalah pada satu hari ni, si Muiz ni terbangun pagi macam tu, and dia terfikir tau, macam mana kita nak tambah lagi income kita. Dah macam-macam bisnes kita buat tau Epol, tapi semuanya macam tak cukup lah. Dan Epol pun tanya pada si Muiz, consider okey lah sehari kita boleh buat dalam 500 ke 1000. Adalah bisnes-bisnes diorang buat, tapi tak tahulah bisnes apa kan. Bagi Muiz, benda tu tak cukup, sebab bagi Muiz dia nak lebih tau. Muiz ni dia tamak sikit. Apa benda yang dia dah ada, dia nak up lagi.
Kalau ada benda yang baru, kereta yang baru, dia nak kereta yang terbaru. Dia tak nak biarlah kereta tu dah habis lenjan, habis semua. Tak, dia nak make sure apa barang yang keluar baru, dia nak orang pertama yang beli benda tu tau. So si Apple ni kadang-kadang risau dengan perangai si Muiz ni, sebab bila dia terbawa-bawakan perangai ni, dia start buat benda-benda yang kadang-kadang merisaukan si Apple. Tapi selama diorang berkawan and then buat bisnes, and walaupun adalah time-time nakal tu kan, tak adalah sampai diorang merompak rumah orang. Siapa-siapa yang tengah jalan kat tengah-tengah malam ke apa ke, diorang nak rompak orang tu, diorang tak adalah sampai level tu. And diorang still ada lagi lah keprimanusiaan macam tu lah. So si Muiz ni adalah orang kata mastermind lah dalam segala bisnes. Dia akan cari jalan lah macam mana dia nak perkembangkan bisnes dia, macam mana dia nak dapat lebih wang, semua benda tu lah. Sampai satu hari ni si Muiz bagi tahu Ipul, Ipul, jom kita main nombor ekor jom kan. Kita dah buat macam-macam lah. Kita dah pernah main judi, everything, main down throw, everything. Tapi tak pernah pula kita nak try main nombor ekor. Mana tahu kita letak wang besar kan, dapat berjuta-juta. Ui, sedap man kan. Rumah mewah kita boleh beli. Tak payah cerita pasal perempuan-perempuan, diorang akan datang pada kita. Begitu cakap si Muiz ni kepada si Ipul lah. Dan Ipul cakap, sampai ke level main nombor ekor man. Dan si Muiz pun beritahu Ipul, man, dengan apa yang kita pernah lakukan, aku rasa nombor ekor tu adalah benda yang kecil je, tak ada isu pun. So Apple pun terfikir, betul juga kan, berbanding dengan apa yang kita lakukan, nombor ekor ni tak adalah apa, plus benda tu berlesen. Boleh pula fikir macam tu kan, benda tu berlesen. So consider dalam kamus diorang, consider benda tu halal lah, ataupun dosa kecil macam tu lah. Tapi padahal diorang lupa tu still berjudi, consider antara dosa-dosa besar. Tapi macam saya ada cakap tadi, Muiz dengan Apple ni tak kisah semua benda tu. Yang penting adalah dunia, benda sekarang apa yang ada, itu yang diorang nak kautkan. So si Muiz dengan si Apple ni tengah hari tu, dia pergilah kedai nombor ekor, cuba nak membeli nombor ekor. Namun dekat kawasan perkampungan tu, saya tak boleh nak cerita lah kampung mana kan, atas sebab sang pencerita yang berkongsikan cerita ni kata tolong jangan share, nanti memburukkan image nama kampung tersebut. So diorang berdua ni naklah beli nombor ekor. Seeloknya diorang masuk, diorang ni ditahan sebab apa? Polisi kedai nombor ekor tu adalah tidak membenarkan orang-orang Muslim untuk membeli nombor ekor. Dan Muiz pun tanya tuan kedai, mana you tahu I Muslim? Mungkin I bukan Muslim. Dan automatically tuan punya kedai akan minta lah IC everything all. And bila tunjuk IC, terang-terang mat tulis Melayu, Islam. Dan habis lah kau timan. Memang tak dapat nak beli. So Muiz kecewa lah, macam kena cari jalan lah cara nak beli kan. Kalau kita hidup zaman orang dulu relax ke, tak payah nak minta IC lah, apa semua benda kan. Dan Ipoh cakap tak apa lah, mungkin ada sebab kot kenapa kita tak boleh ni kan. Kita dah buat macam-macam lah, mungkin ni akan bagi buat kita jadi lagi teruk ke apa kan. Namun bagi Muiz, itu hanyalah alasan. Macam-macam benda boleh dilakukan. So Muiz pun carilah rakan-rakannya yang non-Muslim ni untuk tolong belikan nombor ekor. And diorang pun okey lah, fine lah, boleh, tak ada hal, boleh tolong. So diorang pun beli nombor ekor. And si Muiz ni tak sabar tau, sebab ini adalah benda ataupun perkara yang pertama kali yang dibuat oleh Muiz. And Muiz ni percaya satu benda tau, benda yang pertama kali buat ni selalunya akan ada nasib yang baik lah. Itulah apa yang si Muiz ni percaya. So dia memang confident, and dia memang fikir yang keesokan harinya bila dia buka surat khabar tu, dia akan menang nombor ekor. So bila tibanya keesokan hari, bila dia buka surat khabar, dia tengok nombor dia tak kena mat. Member panas lah, terus dia campak mengamuk dalam rumah kan. Apple pun terus terkejut bangun, tanyalah, apa hal Muiz, kenapa kau mengamuk kan. And Muiz pun cakap, tak ada lah, kita tak menang lah nombor ekor. Aduh, licik macam ni, dah aku nak keluar. Lalu si Muiz ni pun keluar rumah tergesa-gesa, tak tahu pergi mana. Apple pun cakap, kenapa dia ni tiba-tiba jadi macam orang kata tak sup sangat nak duit lah. Selalunya apa yang dia ada tu dia macam cukup lah. Memang dia ada, si Muiz ni ada sifat yang nak lebih-lebih, tapi tak ada sampai level macam ni kan. So Apple ni pun tunggulah kat rumah sampai si Muiz balik. Dan tiba-tiba dalam petang yang tu, Muiz balik dengan motor, rushing tau, cuba mencari si Apple ni. Masuk rumah macam Apple, mana kau Apple? Dan Apple yang tengah duduk dekat hall tu, aku kat sini lah, aku ada menjerit apa hal. Dan Muiz pun cakap, tak ada weh, ni aku ada benda baik aku nak beritahu kau. Aku kena satu pawang ni, dia boleh tolong kita macam mana kita nak menang nombor ekor tu. Apple dah pandang selek lah, kau lain macam kan, apa kau plan nak buat ni?
So si Muiz cakap, tak apa, kau just follow aku malam ni, kita pergi rumah pawang ni, and pawang ni akan tolong kita macam mana kita nak dapat nombor ekor. So bila tibanya malam, diorang pun pergi menuju ke rumah pawang tersebut. So setibanya si Muiz dan juga si Epol ni ke rumah pawang tersebut, diorang pun menaikilah rumah kampung yang standard lah, kena panjat tangga tu kan, ketuk pintu bagi salam, tapi tiada siapa yang menyahut. Namun datanglah seorang pakcik ni dekat pintu, lalu buka pintunya, and pakcik tu pun menyuruh Muiz dan juga si Epol ni untuk masuk ke dalam rumah, and pawang tersebut pun menutup pintu rumah tersebut. So diorang pun masing-masing duduk, dan Epol pun tanya, pawang nama apa pawang? Tiba kan panggil orang pawang kan. Lalu pawang tersebut memperkenalkan diri dia sebagai Ardiyanto. Pawang Ardiyanto yang berasal daripada Jawa. Dia dah memang menetap lama lah dekat kampung ni, and tak ramai yang tahu pasal apa yang dia lakukan. Si Muiz ni kebetulan terjumpa dengan pawang ni, and pawang ni pun cakap yang dia boleh membantu si Muiz ni untuk menang nombor ekor. So Muiz dengan tak sabarnya terus cakap, pawang tolong lah pawang, macam mana kita nak menang nombor ekor ni, nak menang duit besar ni. Lalu pawang cakap, sabar, relax, I will teach you how to win the lottery. Oh, speaking man. So si Muiz ni pun tak sabar lah. Dan Epol cakap, man, kau boleh sabar, kau boleh bawa tenang tak? Yang kau menggelabah sangat ni apa hal man? So Muiz pun, ya, nak tak nak paksa tunggu si pawang ni dengan nyala kemian lah apa semua benda. And lepas tu start lah membaca mantra everything on. And lepas dah selesai upacara tu, pawang tu bagi tahu kepada Muiz yang dia kena pergi ke salah satu kubur yang ada berdekatan, kubur Cina yang berdekatan, and buatlah bakar benda-benda, lepas tu letak makanan everything all. And katanya bila dia tengah duduk kat situ, jangan pandang atas, jangan pandang mana-mana, pandang ke bawah. And dengan ajaibnya katanya akan ada nombor yang tertera dekat batu nisan tersebut tau. Si Muiz cakap, benda ni simple, pergi je lah kat kubur and then start lah buat benda-benda tu kan. So lepas dah dapat instruction everything all, Muiz pun bagi tahu Epol, dah jom Epol, kita bergerak sekarang. Dan Epol cakap, Mat, relax Mat, aku tahu kita banyak benda kita dah buat, tapi kan takkan sampai level guna benda-benda syirik je ni, tak salah ni. Dan Muiz cakap, tak, sekarang kau nak hidup senang ke kau nak hidup susah? Aku tak nak hidup susah, Mat. Sepanjang hidup aku dah hidup susah. Aku tak nak. Aku nak hidup mewah. Aku nak makan fish and chip. Kau nak makan kangkung ataupun nasi sepanjang hidup kau makan lah. Aku nak makan fish and chip. Aku nak makan chicken chop. So, kalau kau nak, kau follow aku. Dan si Epol ni dengan rasa terpaksa, ikutlah si Muiz ni, pergilah ke salah satu jahat Cina ni, and mencarilah salah satu kubur yang telah diberitahu oleh pawang tu kubur mana nak kena pergi. And diorang pun pergi kat situ, and si Muiz ni start lah sediakan semua benda-benda, letak makanan semua benda, nyalakan api everything all, and then start lah baca mantra yang telah disediakan oleh pawang tersebut. Tapi sebelum tu, apa yang diorang lakukan, Shadows harap ambil lah kisah ni sebagai pengajaran. Janganlah korang semua nak buat benda-benda pelik macam ni demi kekayaan dunia semua benda. Okay? And then lepas tu kau buat pula dekat kubur-kubur semua, tak menghormati langsung, alright, tak menghormati bangsa dan agama orang lain. So please, Shadows berharap kisah ni hanyalah kisah sebagai pengajaran. Okay? Benda ni memang berlaku, alright, memang pernah berlaku, pernah diceritakan banyak kisah-kisah yang macam ni. Shadows harap korang semua yang sedang menonton, game bayang semua yang sedang menonton, ambillah kisah ni sebagai iktibar. Alright, so kembali kepada cerita. So macam Shadows cakap tadi, Muiz pun menyiapkan semua benda, and lepas tu, lepas dibacanya mantra, Muiz dan Epol hanya pandang dekat bahagian bawah batu nisan lah. Shadows bagi nama batu nisan, saya tak tahu nak bagi nama benda tu apa, tapi batu tu lah. And pandang dan menunggu tau nombor yang bakal tertera di atas batu tersebut. So tunggu, tiba-tiba suasana dekat kawasan tu menjadi seolah-olah macam malap, sunyi teramat sangat, and kedengaran seperti ada bunyi tapak kaki. And Muiz teringat pesan yang diberi oleh pawang tadi, walau apa pun yang berlaku, jangan dongakkan kepala and pandang merata-rata. So si Muiz dan si Epol ni time tu, walaupun diorang memang dah tak sabar nak dapat nombor tu, pada waktu yang sama diorang dah rasa cuak dah, sebab tak tahu sama ada security guard yang jaga kubur ke, ataupun makhluk ataupun entiti yang tak diketahui
yang bakal memberi nombor ekor tersebut tau. So diorang pun pandang ke bawah, and tak lama kemudian terasa suasana yang dingin sekeliling mereka tau, and api yang diorang nyalakan tiba-tiba terpadam tau. Muiz dan si Epol ni continue pandang ke bawah, and time tu lah diorang nampak seperti warna kemerahan, macam warna darah macam tu, mengukirkan nombor ekor yang si Muiz ni nak tau. Dan terteralah nombor ekor tersebut dekat batu tu. And bila Muiz nampak, Muiz terus keluarkan kertas dan juga pen and tulis nombor tu tau. And lepas tu Muiz dengan Epol terus caw dari situ. Tapi diorang terlupa satu benda. Diorang dah buka ataupun dah kira macam membenarkan alam lain masuk dekat tempat tu, tapi diorang lupa untuk tutup balik. Salah satu syarat yang diberikan oleh si pawang ni kepada Muiz dan juga Epol, once diorang dah dapat nombor tu, diorang kena buat satu lagi upacara supaya makhluk yang datang ataupun keluar daripada alam diorang tu jangan tak mengikori diorang balik. So lepas Muiz dan Epol ni dah selesai, dah caw tinggalkan benda tu macam tu, diorang pun balik rumah. Si Muiz ni terus masuk tidur, tak sabar menunggu hari keesokannya untuk beli nombor tu tau. So tibanya keesokan harinya, si Muiz terus cari kawan dia yang non-Muslim tadi tu untuk beli nombor yang telah diterterakan dekat batu nisan tu. So lepas dah bagi everything all, si Muiz cakap, okay, kita tunggu, kita relax, kita tunggu apa keputusannya esok. So bila tibanya esoknya lagi, si Muiz buka surat khabar. Muiz berasa teramat gembira, teramat seronok. Sebab apa? Nombor dia menang first prize man. And katanya, duit yang kita beli nombor tu adalah dalam 500,000 macam tu. So si Muiz dah happy lah, dia dah dapat banyak duit. Epol pun walaupun rasa bersalah, tapi pada waktu yang sama rasa happy lah. Diorang dah dapat banyak duit ni. So tak sabar punya pasal kawan si Muiz ni yang non-Muslim tadi pun pergilah claim duit tu, and dapatlah komisen dalam 2-3% macam tu lah, duit untuk non-Muslim tu, member diorang ni consider tanda terima kasih untuk membeli nombor tu. So lepas Muiz dan juga si Epol ni dah dapat duit, apa lagi mak diorang ni berjoli lah cerita dia. Tapi diorang tak tahu apa yang bakal berlaku atas diri diorang tau. Sebab apa? Pada malam tu, lepas diorang keluar berseronok semua benda, apabila mereka pulang ke rumah, mereka bakal mengalami satu pengalaman ataupun satu insiden yang amat menyeramkan. So waktu si Muiz dan si Epol ni keluar lepak semua tu, lepas tu diorang dah selesai everything all, diorang pun dalam perjalanan pulang ke rumah. And apabila diorang tiba di kawasan perumahan diorang, time tu dah lewat malam lah, dalam pukul 2-3 pagi macam tu. And seeloknya Muiz dan si Epol ni, diorang tengah tunggang motor. Diorang sampai ke rumah diorang, apa yang si Muiz dan si Epol perasan, ada seorang wanita yang sedang berdiri di depan rumah diorang tau. Si Muiz dan dengan si Epol ni, satu lagi, diorang dua ni tengah mabuk time tu tau. So diorang nampak wanita tu sedang berdiri dekat depan pintu rumah diorang, seolah-olah macam menunggu kehadiran ataupun ketibaan pulang diorang tau. Muiz pun pandang, siapa perempuan ni Epol? Dan Epol cakap, tak tahu, kau ada suruh siapa-siapa datang ke kan? Kau ni tak habis-habis dengan kau punya perempuan kan? Langganan perempuan kau, tiba man. Diorang ni memang nakal kan, lain macam man. So Muiz pun pergilah tegur perempuan tu. And bila si Muiz mendekati perempuan tu, Muiz nampak seorang perempuan Cina berpakaian macam congsam merah macam tu, dengan rambut ikat sanggul kot. Lebih kurang macam tu lah. And apa yang Muiz nampak, perempuan tu memang cantik, flawless muka dia. Time tu Muiz memang macam memang on kan malam ni kan, fikir si Muiz. So Muiz pun tanya perempuan tu, you buat apa dekat sini kan? Kenapa datang rumah ni? Dan perempuan tu cakap, you kan panggil I suruh datang, so I nak teman you lah malam ni. Muiz terfikir mungkin time dia mabuk tadi ke apa, tengah time lepak tadi, mungkin dia ada call perempuan-perempuan untuk datang rumah kot. Ni salah satu perempuan yang datang rumah. So si Epol time tu masih duduk dekat atas motor tu, tanyalah si Muiz ni, Muiz, siapa tu? So si Muiz pun buatlah dekat si Epol macam ni, Dan Epol pun pada waktu tu, Epol dia memang dia tak minat lah benda-benda macam ni, selalu Muiz je yang excited lebih. So Epol pun turun motor, dah tahu dah perangai member dia and apa dia bakal buat. Si Epol cakap, kau lantak kau lah, kau nak buat apa? Aku dah masuk tidur, aku dah pening gila ni. So si Muiz ni pun bawa lah wanita tersebut pergi ke bilik dia. And si Muiz
dudukkan perempuan tu dekat atas katil dia. Pada waktu yang sama si Muiz ni pun tanggallah baju dia semua everything lah, nak carry on lah kononnya kan. And apabila si Muiz gantung baju dia dekat belakang pintu, bila dia pusing, tiba-tiba dia tak nampak perempuan tu di atas katil tau. Dan si Muiz ni pun jam, mana perempuan tu pergi? Perempuan ni main aci sorok pula dah. Dia nak bagi excited pula. Aku dah lah tengah mabuk ni kan. Mana aku nak fokus? Dia berjerit lah kan. Sebab dia tak tahu nama perempuan tu apa. So dia jerit, "Oi perempuan, mana kau? Oi perempuan." Memang kau hajar cerita dia kan. Dan si Ipul yang bilik sebelah tu cakap, Muiz, kau boleh diam lah. Bising lah. Aku nak tidur tu. Dan Muiz cakap, diam lah weh. Aku tengah cari perempuan tu. Perempuan tu hilang lah. Dan Ipul cakap, hilang? Lantak kau lah, kau dah buat apa lah, aku malah nak fikir. Dan si Muiz pun carilah perempuan tu mana hilang dia. Dan tengah cari-cari, tiba-tiba perempuan tu masuk ke bilik Muiz tau. Dan Muiz jam, bila masa pula perempuan ni keluar? Tak sedar pula. Dan perempuan tu sedang bawa segelas air untuk si Muiz ni. Dan Muiz cakap, you very good lah, kau tahu aku thirsty. So Muiz pun ambil segelas air, secawan air tu, and minum lah. And sambil dia tengah minum, bila dia pandang dekat gelas, dia macam gelas panjang tu, dia pandang dekat gelas tu, apa yang dia nampak? Wajah perempuan yang cantik tadi berubah menjadi muka yang amat mengerikan tau. Si Muiz terus drop cawan tu, and apabila dia drop and dia pandang balik wanita tu, apa yang dia nampak pada awal tadi, seorang wanita yang berbadan ramping, bersanggul, muka yang cantik, hot stuff macam tu, berubah menjadi satu makhluk yang amat mengerikan, dengan rambut panjang hampir ke lutut, dengan bertaring, dengan kuku panjang everything all. And perempuan tu claim nak darah si Muiz ni tau. And si Muiz time tu dah menggelabah tak, apa maksud you? Kenapa you nak darah pula? Apa I dah buat? You siapa? Kan, semua benda tu lah. Member dah panik man. So perempuan tu ataupun makhluk tu cakap, kau dah datang dekat kawasan aku, kau panggil aku untuk memberi nombor. And apabila aku dah beri nombor, kau just belah macam tu ke. Kau ingat senang ke? Kau ingat kau dah dapat apa kau nak, aku akan lepas kau macam tu ke? Memang tak dapat lah cerita dia. Kau dah makan chicken chop, kau dah makan fish and chip, dah sedap-sedap. So sekarang aku nak darah kau pula. So Muiz time tu dah menjerit-jerit dah, Ipul, tolong. Time tu tak kedengaran apa-apa. Si Ipul memang tak dengar apa yang tengah berlaku dekat si Muiz ni. And makhluk tadi ni mendekati si Muiz and mencakar muka si Muiz. And segala badan dia lah, kaki, tangan, badan yang tengok sampai berdarah tau. And selagi makhluk tu tak puas, makhluk ni nak sampai si Muiz ni pengsan ke mati ke apa tak tahu lah. Tapi apa yang terjadi lepas tu, Muiz tak ingat apa-apa. Tapi apa yang pasti, pada keesokan hari, apabila si Ipul kejutkan si Muiz, Muiz dalam keadaan yang teramat teruk tau. Satu badannya berlumuran dengan darah tau. And si Ipul pun dalam keadaan panik, tanya kepada si Muiz, apa yang dah berlaku? Dan barulah Muiz teringat yang pada malam tu ada satu makhluk yang datang and consider attack si Muiz ni. So si Ipul rasa cuak dengan situasi tu, bawalah si Muiz pergi hospital untuk bersihkan segala-gala luka lah. And lepas dah dibalut hampir satu badan yang tu, si Ipul cakap, jom kita pergi rumah pawang tu, kita try cari jalan. Dan Muiz dan Ipul pun pergilah ke rumah pawang Ardianto. Betul ke? Pawang Ardianto. Yalah, pawang Ardianto. Takut terlupa cerita dia kan. So diorang pun pergi ke rumah pawang tadi tu. Apabila diorang sampai ke rumah pawang tadi, rumah yang diorang pergi, rupa-rupanya rumah yang terbiar tau. Tak ada orang yang stay kat situ tau. Muiz dan juga Ipul dah rasa jam dah. Macam mana pula rumah tu yang diorang pergi pada awal, yang pada malam yang diorang nak ambil nombor ekor ataupun nak minta mantra daripada pawang tadi, nampak elok, ada orang yang stay. Tiba-tiba lah hari tu juga yang diorang pergi ke rumah tu nampak terbiar, kosong dah, macam memang lama tak ada orang duduk tau. And Muiz dan Ipul ni dah buntu dah, tak tahu apa nak fikir, apa nak buat. Sebab si Muiz risau yang kemungkinan besar yang makhluk tu akan datang balik ke rumah
and start buat benda-benda yang sama dekat si Muiz tau. So dua orang sahabat ni nak tak nak terpaksalah pergi berjumpa dengan salah seorang imam ataupun ustaz yang berada dekat kampung tu yang memang famous mengubati ataupun berubat benda-benda yang berkaitan dengan benda-benda mistik ni. So Muiz dengan Ipul ni nak tak nak terpaksalah cerita benda yang sebenar, and memang benda yang mengecewakan ustaz tersebut lah, sebab sanggup diorang berdua ni buat benda-benda yang tak patut dilakukan. And mengikut kisah, ustaz ni pun berubat lah, pergi ke rumah, start pagar rumah, and then start suruh si Muiz bertaubat, everything all, membaca Al-Quran, membaca doa, and seperti saya cakap lah, pagar segala penjuru dekat kawasan rumah tu agar makhluk tu tak pulang tau. So nasib baik buat si Muiz ni, pada malam tu tak ada apa-apa gangguan, tak ada apa-apa yang serius berlaku tau. Tapi apa yang Muiz tahu is that makhluk tu seolah-olah tahu ataupun menunggu masa apabila si Muiz ni akan lalai dengan apa yang dia tengah lakukan, kira dalam sesi perubatan dia tu, and kira lalai dari segi tak solat, tak baca Quran, tak baca doa, semua benda tu. Okay, makhluk tu, si Muiz ni fikir macam seolah-olah makhluk tu menanti ataupun menunggu saat Muiz lalai, and kalau Muiz lalai je, makhluk tu akan datang. Sebab apa? Tiap-tiap penjuru ataupun tiap-tiap tempat yang dia pergi, somehow dia akan terserempak ataupun ternampak seolah-olah makhluk yang dia nampak pada malam tu berada berdekatan dengan si Muiz. So tak tahulah apa yang terjadi kepada mereka berdua lepas tu, sebab dikatakan mereka berdua seolah-olah dah keluar daripada kampung tersebut and maybe stay dekat kawasan bandar ke apalah, and tak tahulah sama ada makhluk tu still mengikori mereka ataupun yalah mungkin makhluk tu tak ke, ataupun Muiz memang dah berubah cara dia, si Ipul pun dah berubah cara dia. Tak tahu apa yang berlaku kepada mereka berdua. Tapi apa yang pasti, apa yang telah dilakukan oleh si Muiz dan juga si Ipul pada malam tu dekat kawasan kubur tu merupakan satu pengalaman consider menginsafkan diorang berdua lah. Alright, so begitulah kisah ataupun pengalaman yang dialami oleh dua sahabat ni, di mana mereka sanggup menggunakan benda-benda yang syirik untuk mengejar kemewahan ataupun benda-benda yang berkaitan dengan dunia ni, barang-barang duniawi lah macam tu kan, sanggup ke level macam tu tau. So Shadows berharap geng bayang yang sedang mendengar kisah pada malam ni, korang janganlah terikut perangai-perangai diorang ni. Yelah, tak kisah, memang betul segalanya benda yang kita nak beli ke, kita perlukan ke, memerlukan duit, tapi janganlah sampai kita jatuh ke level menggunakan benda-benda yang syirik untuk memperolehi kekayaan. So game bayang semua, sebegitulah kisah yang Shadows kongsikan pada malam ni. Shadows minta maaf sekiranya sepanjang penceritaan Shadows ada kekurangan ke, ada ataupun ada tergagap sini sana ke, tersalah nama ke apa. Shadows minta maaf banyak-banyak. And Shadows harap korang akan sentiasa menyokong Shadows channel. Alright, InsyaAllah semoga Shadows dapat mencapai road to 10k. Road to 10k subscribers. Kalau sempat tahun ni, kalau tak sempat tak apa, kita teruskan tahun depan. And Shadows berharap sangat yang channel Shadows ni akan berkembang, InsyaAllah, dengan bantuan sokongan korang semua dan juga rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay game main semua, so sekiranya korang suka pada konten pada hari ni, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe ke Shadows channel. And seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye guys. Whoop.